Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, jadi hari tu saya ada masalah internet, jadi kita tak dapat nak belajar dengan baiklah. Jadi saya hanya bagi tugas. Jadi berdasarkan tugas tu untuk pengecilan dan pembesaran, saya tengok ada yang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Jadi kali ni saya nak terangkan apa yang awak kena tahu sebelum kita masuk kepada pengecilan dan pembesaran, iaitu skala. Jadi saya akan terangkan pasal untuk topik 2.6 iaitu skala. Okey, jadi kita akan mulakan sekarang. Okey, jadi untuk skala ni, apa yang awak faham tentang skala? Waktu bila awak pernah dengar? Jadi kebiasaannya, skala ni kita dengar waktu kita belajar geografi. Kalau pernah belajar geografi, kita akan dengar skala ni. Jadi dalam peta ni, dia akan tunjuk kat sini 1 cm mewakili dengan 1 kilometer. Jadi yang ni adalah skala. Jadi dalam peta ni dia tunjukkan ada yang menegak dan yang melintang. Jadi dekat jarak antara satu line ni ataupun lajur dengan baris, 1 cm tu contohnya 47 dengan 48 ni adalah mewakili dengan 1 kilometer. Jadi kalau dia nak lukis peta yang sebenar, nak panjang 1 kilometer tak boleh kan. Jadi dia menggunakan skala ni untuk letak dalam peta supaya kita senang nak tengok. Jadi kita hanya convert daripada cm tu kepada km. Okey, saya harap boleh fahamlah konsep skala ni. Jadi kita akan tengok definisi dia. Okey, skala ialah nisbah ataupun kadar jarak sebagai ganti daripada saiz yang sebenar. Sama macam peta tadi, dia nak guna saiz sebenar tak boleh kan dalam kertas kan. Jadi dia menggunakan skala sebagai ganti daripada saiz yang sebenar. Okey, jadi dalam kejuruteraan, kita pun menggunakan konsep nisbah juga ataupun skala ni. Contohnya kalau kita nak lukis bangunan, takkanlah kita nak lukis dengan ukuran yang sebenar kan. Jadi kita menggunakan skala untuk kecilkan lukisan bangunan tersebut. Kita dah lukis buat dalam peta ke kan, arkitek kan akan buat dalam lukis dalam dia punya gambar tu ataupun rajah. So lepas dah siap, dia akan besarkan daripada skala yang dia dah lukis. Skala ni dia terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama kita ada skala biasa dan juga skala perpenjuru. Okey, untuk skala yang biasa ni dia digunakan daripada bacaan daripada pembaris skala. Okey, kita tengok dalam jadual 2.2 ni kita ada nisbah dan skala. Okey, untuk skala kita ada pengecilan, saiz penuh dan juga pembesaran. Jadi 1:2, 1:50, 1:100 dalam skala pengecilan. 1:1 dalam saiz penuh, skala saiz penuh dan yang bawah ni dalam pembesaran. Okey, nanti saya akan terangkan macam mana kita nak bezakan nisbah ni dia pengecilan ataupun pembesaran. Okey, yang kedua kita ada skala perpenjuru. Okey, skala perpenjuru ni dia akan menunjukkan pecahan unit yang lebih kecil. Contohnya bagi unit bacaan sekecil 0.01 unit. Dia lagi detail lah. Kalau dalam peta tu, dia akan tunjukkan lagi detail lagi dalam satu area tu. Nanti awak boleh macam pinpoint mana-mana lah. Ni untuk skala perpenjuru. Okay, next. Okay, cara untuk menyatakan skala. Okay, cara untuk menyatakan skala ni ada 3, iaitu kita boleh menggunakan nisbah, pecahan dan juga pernyataan. Okay, jadi awak boleh baca dekat sini ada keterangan dia untuk nisbah. X adalah unit pada lukisan, mewakili Y unit pada objek yang sebenar. Jadi untuk X dengan Y ni, Y itu adalah objek dan X tu adalah image ataupun lukisan. Okay, berbeza pula dengan pecahan. X adalah unit pada lukisan diwakili Y unit pada objek yang sebenar. Itu saja untuk skala. Nanti kita akan go through lagi dalam topik yang 2.7 ni. Okay, untuk topik 2.7, pembesaran dan pengecilan. Hari tu awak dah buat lukisan, tapi kali ni saya nak explain cara ataupun teknik yang betul untuk lukis pembesaran ataupun pengecilan berdasarkan nisbah sisi dan juga nisbah luas. Okay, untuk pembesaran dan pengecilan ni, dia berdasarkan rajah. Nanti awak akan diberikan satu rajah.
Raja tu akan diminta awak atau apa? Diminta untuk awak, dia akan minta awak untuk besarkan ataupun kecilkan dengan menggunakan konsep pembesaran dan pengecilan berdasarkan nisbah yang diberi. Tadi kita dah belajar tentang nisbah kan? Okey, jadi dia ada dua kaedah iaitu nisbah sisi dan juga nisbah luas. Nanti kita akan tengok. Okey, jadi kat sini saya akan terangkan konsep pembesaran dan pengecilan mengikut nisbah sisi. Okey, jadi kat sini kita ada pusat pengecilan ataupun pembesaran. Okey, yang kat tengah kita ada objek dan kita ada image, ada dua image kat sini. Image yang pertama 1:2 dan image yang kedua iaitu 2:1. Okey, jadi apa beza dia? Okey, awak kena tengok dekat info sebelah kanan ni. Okey, pengecilan nisbah. Dia bagi kat sini 2:3, iaitu 2 adalah rajah yang dilukis dan yang ketiga adalah rajah asal. Okey, jadi untuk senang faham, kalau diberikan nisbah, yang belah kanan tu adalah objek dan yang sebelah kiri tu adalah image. Jadi kalau awak nak faham, awak kena tahu tu. Belah kanan objek, belah kiri image. Jadi apabila diberikan nisbah 2:3, jadi yang belah kanan 3 iaitu objek dan yang belah kiri image 2. Jadi kita kena refer pada belah kanan. Kalau belah kanan dia lagi besar daripada image, maksudnya pengecilan. Jadi kat sini dia bagi 2:3. Jadi image dia nak 2. Maksudnya kecil lagi daripada 3. Jadi kena buat pengecilan lah. Okay, so dalam rajah 2.46 ni, image dia 1:2. Maksudnya lagi kecil. Objek dia 2 dan nisbah yang dia nak 1, yang dia lukis 1. So jadi pengecilan. Dan pembesaran pula adalah sama juga, dia terbalik. Kalau belah kanan tu objek. Jadi kat sini 5:2. Jadi 2 tu objek, 5 tu image. Jadi apa yang dia nak adalah pembesaran sebab dia bagi nisbah dia 5. Daripada 2 tu dia nak 5. Jadi kena besarkan. So kalau dalam contoh image ni 2:1. Okey, nanti kita tengok tutorial nanti awak faham. Okey, untuk 2:3, pengecilan ke pembesaran? Okey, dia adalah pengecilan. Daripada objek dia 3, dia nak image 2. So awak kena lukis yang image ni, yang 2 ni. Okey, seterusnya 4:3, pengecilan ataupun pembesaran? Pembesaran. Jadi objek dia bagi 3 dan image 4. Jadi awak kena besarkan ikut nisbah yang 4 ni. Okey. So saya nak tunjukkan step ataupun cara kita nak buat ataupun nak melukis mengikut nisbah sisi. Nisbah sisi dahulu ya. So soalan dia, yang penting awak kena baca soalan. Nanti awak main buat je tak tahu nisbah sisi ke nisbah luas. Okey, soalan dia, besarkan pencontoh pada rajah 1. Okey, dia bagi pentagon kat sini. Mengikut nisbah sisi 4:3. So, dia dah bagi hint dah, besarkan. Jadi kita tengok nisbah 4/3 ni, kita kena besarkan. Jadi objek gambar rajah 1 ni objek dia 3 dan kita kena besarkan kepada 4. Jadi macam mana? Jom kita tengok. Okey, apa yang pertama? Langkah yang pertama awak kena buat. Okey, awak kena buat garisan nisbah, garisan pembahagi tu. Okey, nak buat berapa jarak? Nak buat berapa, kita nak tanda berapa? Jadi kat sini yang paling tinggi adalah 4. So kita kena buat 4 tanda pembahagi. Okey, lepas tu awak kena buat garisan pancaran. Jadi dekat sini kita dah pilih A sebagai kita punya pusat pembesaran ataupun pusat pengecilan. Okey, daripada A awak kena garis kepada setiap penjuru iaitu B, C, D dan E. Okey, nampak tak? Okey, kita panjangkan daripada A, B, lepas tu A, C, D dengan E. Okey, untuk garisan pancaran ni kalau awak nak buat panjang-panjang pun tak apa sebab nanti kita akan refer daripada akan refer dekat garisan pancaran ni lah. So, kalau dia pembesaran, dia akan lebih daripada objek yang sebenar. Okey.
Kita dah buat garisan pancaran. Seterusnya daripada garisan nisbah ni, objek dia adalah 3 dan image dia ada 4. Jadi daripada objek 3 ni awak kena gariskan dekat point B. Sebab dia objek, bukan 4 atau bukan 3, bukan 2. Sebab dekat sini nisbah dia 4, 3. Yang 3 ni objek. Lepas tu, dia nak besarkan kepada 4. Jadi awak gunakan awak punya set square tu. Awak gerakkan daripada 3 kepada 4 dan awak garis sampailah kena garisan pancaran. Okey. Lepas tu, dah dapat titik dekat garisan pancaran tu, kita namakan sebagai B prime. Okay, yang B ni adalah objek dan B prime ni adalah image. Kita dah dapat satu titik B prime. Okay, daripada sini awak dah boleh dapat semua garisan dekat garisan pancaran ni. Hanya menggunakan set square sahaja. Okay, nanti saya akan buat video satu lagi, akan tunjukkan tutorial cara nak buat. Okay, lepas tu kita gariskan daripada A pergi ke B prime. Okay, daripada B prime ni kita selarikan dekat dekat garisan BC ni dan kita akan dapat C prime. Okay, tu C prime. Lepas tu kita selarikan dekat D, kita akan dapat D prime. Selarikan menggunakan set square. Tahu kan cara nak gerak-gerak ke tu kan? Sebab saya dah bagi video, saya dah share video. Nanti awak kena refer dekat video tu. So, kita dah dapat semua garisan. Jadi, ini adalah cara untuk melukis nisbah sisi. Jadi, yang biru ni, garisan biru ni adalah garisan image. So, yang tiga, yang warna hitam ni adalah 3 dan yang biru ni adalah 4. So, 4 dia adalah image. Ni adalah image yang kita nak cari. Okay, ni adalah teknik untuk nisbah sisi. Okay, boleh. Saya harap boleh ikutlah. Sebab ni simple sahaja. Okay, seterusnya kita akan tengok cara untuk melukis nisbah luas. Okay, mula-mula apa yang kita kena buat, baca soalan dulu. Okay, besarkan pencontoh pada rajah 7 ni mengikut nisbah luas 5 nisbah 3. So, yang 3 tu objek, yang 5 tu image. Jadi, image lagi besar daripada objek, maksudnya kena buat pembesaran. Okay, yang pertama kita kena pilih dulu titik pusat pembesaran ataupun pusat pengecilan. Jadi nak senang kita pilih dekat A. Awak sebenarnya boleh je pilih dekat F ke, dekat E ke, dekat D ke. Mana-mana lah, tapi nak paling senang kita pilih dekat A je. Okay, yang pertama apa yang awak kena buat? Awak kena buat garisan 90 darjah dekat A ni. Okay, lepas saya buat garisan 90 darjah, awak buat satu bulatan semicircle daripada A ke B. Lepas tu awak buat garisan buat semicircle sampailah kena garisan pancaran lah. Ni garisan pancaran ni sebenarnya. Okay. Lepas tu kita buat nisbah dia, garisan senggatan, iaitu 5 nisbah 3. So yang paling tinggi 5. So kita kena buat 5 senggatan kat sini. Okay, kemudian apa yang kita kena buat adalah, okay, sekarang ni objek dia 3. Kita gariskan 3, dia akan kena dekat bulatan semicircle ni. Dan kemudian kita buat lagi satu garisan iaitu 5. Ini adalah image yang kita nak. Okay. Seterusnya, daripada 5 ni, kita kena buat pembahagi, nak cari titik tengah dia. Okay, cara dia adalah daripada 5 ni ke A, awak buka punya jangka lukis daripada yang 5 ni ke A. Lepas tu awak buat pembahagi garisan serenjang. Garisan serenjang, awak tanda atas, tanda bawah. Lepas tu daripada B awak tanda atas, tanda bawah, dan kita akan dapat titik tengah untuk bulatan semicircle yang baru. Separuh bulatan yang baru. So dia akan jadi macam ni. Okay, so dekat situ nanti awak tanda sikit je. Nanti awak tanda lah kat situ, awak namakan sebagai Y ke X ke. Okay, tu titik tengah. Dia dah dapat. Dia akan jadi rupa bentuk macam ni lah.
Okey, so kemudian kita akan buat garisan pancaran daripada A. Kita buat dekat B, C, D, E dengan F. Kita buat garisan pancaran. Okey, dah buat garisan pancaran. Apa next step dia? Okey, daripada semicircle ni kita dah dapat kan dia punya titik yang kecil ni adalah apa, garisan objek, yang besar ni, yang 5 ni adalah image. So, daripada titik A ni yang kita buat apa, 90 degree tu kan, awak gariskan titik persilangan garisan image ni kepada B. Okey, kemudian daripada titik yang bawah ni pula, kena guna set square, awak alihkan, selarikan dengan yang image punya garisan ni. So, awak gariskan sampai kena dekat garisan pancaran. So, dekat sini kita akan dapat B prime. Okey. Lepas dah dapat B prime, cara yang seterusnya sama je macam nisbah sisi untuk lukis nisbah sisi. Perbezaan ni dekat cara kita nak bina ni lah untuk nisbah luas ni. Okey, kalau nisbah sisi dia tak ada bulatan ni semicircle ni. Kalau nisbah luas dia ada bulatan. So, kita dapat B prime gariskan. Lepas tu yang lain tu sama je. Kita akan selarikan garisan dekat dia punya garisan selarikan tu, kita gunakan set square, kita hanya garis saja. Okay, so kita dah dapat dah dia punya pembesaran. Jadi yang biru ni adalah pembesaran daripada yang hitam ni, garisan objek. So yang objek 3 dan yang pembesaran dia, image dia 5. So kita dah dapat. Ni saya terangkan teori lah. Nanti saya akan tunjukkan video cara nak buat. Kalau nak teori ni nak terangkan susah sikit sebab kita tak buat kan. Bila kita dah buat baru kita faham cara macam mana. Okey, itu saja untuk topik yang kita patut belajar yang lepas, iaitu mengenai skala dan untuk pembesaran dan pengecilan. Okey, itu saja. Nanti kita jumpa dekat video yang seterusnya lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.